Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhib bil isyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, walaupun hanya melalui online, hanya melalui dalam talian di Facebook. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita di atas talian ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi asbab diturunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pada minggu yang lalu telah kita bincangkan daripada kitab 40 hadis perihal zaman kini. Hadis yang ke-11 berkenaan dengan pudarnya Al-Quran daripada hati-hati manusia seperti mana pudarnya baju. Maka itulah sifatan yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke-11. Dan insya-Allah pada malam yang berbahagia ini, walaupun waktu sekarang ni waktu I can see your voice kan, mungkin yang ramai tak ada ni mungkin pergi tengok I can see your voice. Dia lepas ni baru dia tengok balik rakaman. Mungkinlah kan. Ala kulli hal, insya-Allah tuan-tuan, kita sambung untuk hadis yang ke-12. Para tuan-tuan yang memiliki buku, boleh buka pada halaman ke-105. Kalau yang tak ada buku, kena belilah tuan-tuan. Kan, kita dah pengajian ke-16 dan habis dah. Tapi kalau tak ada buku lagi, kena beli. Kena dapatkan buku daripada pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumsakhu qaumun min hadhihi al-ummati fi akhir az-zamani kiradatan wa khanazir. Qalu ya Rasulullah, yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Qala bala, wa yasumun wa yusallun wa yahujjun. Qila fama baluhum? Qala ittakhadul ma'azifa wad-dufufa wal qainat fabatu ala syurbihim wa luhumihim fa asbahu wa qad musikhu qiradatan wa khanazira. Rawah Ibn Abi Dunya. Hadis yang ke-12 ini adalah merupakan hadis yang menceritakan tentang akan adanya manusia pada akhir zaman yang diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bentuk manusia yang lengkap dengan mata, telinga, tangan seperti manusia, tetapi diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seperti binatang. Disebutkan istilah dalam hadis al-khasfu. Khasfu ni apa? Perubahan daripada manusia kepada haiwan, seperti mana yang terjadi kepada umat-umat yang terdahulu, diubah menjadi kera dan sebagainya. Maka seperti itu juga akan berlaku kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Baik, maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan diubah satu kaum daripada umat ini, bentuk mereka menjadi kera dan khinzir. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka naik saksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah?
dan Muhammad itu sebagai pesuruh Allah? Baginda menjawab, sudah pasti, bahkan mereka juga berpuasa, menunaikan salat serta mengerjakan haji. Baginda ditanya lagi, jadi mengapa itu terjadi kepada mereka? Baginda menjawab, mereka menggunakan alat-alat muzik, gendang bersama wanita tarian ataupun tarian wanita. Lalu mereka tidur bersama dengan minuman dan makanan mereka. Apabila mereka sedar pada keesokan harinya, mereka telah diubah menjadi kera dan khinzir. Hadis riwayat Ibn Abi Dunya di dalam kitab Dhammul Malahi. Boleh tengok pada footnote nota kaki di bawah tu. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan kita dah bincang tentang ketokohan, tentang biografi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda bahawa kata Nabi SAW akan diubah satu kaum. Daripada umat ini, kata Nabi SAW, umat manusia, umat baginda SAW ini akan diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kera dan khinzir. Ada orang dia tak faham kera dan khinzir itu apa ustaz. Bahasa mudah manusia ni akan diubah menjadi borok dan babi. Itu bahasa mudah dia lah kan. Ada orang marah tak boleh cakap babi, cakap khinzir. Sedangkan hakikatnya khinzir dan babi itu adalah makna yang sama, tak ada beza pun sebenarnya antara khinzir dan babi. Jadi menyebut perkataan babi itu bukanlah satu kesalahan. Cuma kemungkinan masyarakat kita ni dia cukup sensitif, dia tak boleh dengar perkataan babi. Tak baik cakap babi, cakap khinzir lah. Sedangkan makna yang sama. Bahkan dalam bahasa Melayu kita, asal perkataan ada 4, antaranya adalah babi. Jadi babi itu adalah antara perkataan yang memang dasarnya daripada bahasa Melayu. Jadi tak salah kalau kita sebut. Yang salah dia apa? Kita membabikan orang. Kita panggil kawan kita babi. Maka itu salah. Kerana menisbahkan sesuatu binatang yang tidak baik kepada manusia. Maka itu tidak baik. Tapi kalau kita nak sebut binatang itu, babi, nama dia babi. Dan mudah untuk kita bagi faham. Okey. Jadi kata Nabi SAW, akan diubah daripada umatku ini. Kenapa Nabi SAW kata akan diubah daripada umat ini? Kerana al-khasfu, iaitu perubahan daripada bentuk manusia kepada bentuk haiwan, itu telah wujud daripada umat-umat yang terdahulu. Dah ada pada zaman umat-umat yang terdahulu. Apa yang berlaku kepada kaum Bani Israel, dan panjanglah cerita dia. Tetapi hakikatnya al-khasfu ini dah wujud dah. Nanti kita akan tengok lagi hadis-hadis kemudian yang Nabi kata seperti mana yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Cuma apakah perbezaan yang berlaku kepada umat baginda SAW? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin untuk tidak menurunkan azab kepada umat baginda SAW? Bukankah selagi mana jasad tubuh baginda SAW itu ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan azab kepada umat ini? Jadi, kata ulama, yang dimaksudkan oleh baginda SAW dalam hadis ini dengan al-maskhu, iaitu perubahan daripada manusia kepada bentuk haiwan, seperti mana yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu itu, bukanlah berlaku kepada keseluruhan umat. Kerana umat terdahulu, yang berlaku al-khasfu itu adalah kepada keseluruhan umat. Satu umat buat perangai, walaupun bukan semua yang buat perangai, tetapi Allah akan ubah semua umat tersebut menjadi binatang. Sedangkan yang berlaku kepada umat baginda SAW adalah Allah mengubah afrad, beberapa individu. Bukan semua. Allah takkan ubah ke semua umat baginda menjadi binatang seperti mana yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Sebaliknya Allah hanya akan mengubah afrad, beberapa individu yang melakukan apa yang disebutkan oleh baginda dalam hadis ini. Selain mereka tidak akan diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bentuk kera dan khinzir. Okey. Jadi kata Nabi SAW, akan diubah kaum, yakni umat, sekelompok manusia daripada umat ini menjadi kera dan khinzir. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka naik saksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu sebagai pesuruh Allah? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, bukankah mereka itu naik saksi bahawa tiada yang layak disembah? Ini kenapa kita terjemah kepada tiada yang layak disembah? Sedangkan biasanya kita terjemah la ilaha illallah itu dengan terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan yang normal kita gunakan. Tapi sebahagian ulama tidak setuju dengan terjemahan tersebut kerana seolah-olah kita
mengithbat dan kemudian kita menafikan. Seolah-olah kita kata ada Tuhan selain Allah, tapi yang layak disembah hanya Allah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah, itu adalah untuk menafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kata ulama, makna daripada kalimah tauhid iaitu la ilaha illallah, makna dia apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak disembah. Sebab tu dia terjemah di sini dengan bahawa naik saksi tiada yang layak disembah. Maka ini antara terjemahan yang tepat bagi kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah, daripada kita sering gunakan tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kerana terjemahan itu kurang sesuai. Yang paling tepat adalah tidak ada yang layak disembah. Kita nafikan memang tak ada Tuhan, memang dah tak ada Tuhan selain Allah SWT, dan tidak ada yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Sahabat tanya, bila sahabat dengar Nabi SAW cerita bahawa akan berlakunya perubahan umat Nabi SAW itu daripada manusia kepada binatang, sahabat tanya, sahabat pelik, wahai Rasulullah, mereka tu tak beriman ke? Dia tak mengucap syahadah ke? Kenapa Allah mengubah dia daripada bentuk manusia menjadi binatang? Kerana azab ataupun bala yang diturunkan Allah ini bukanlah perkara yang simple. Kerana mengubah bentuk manusia kepada binatang adalah merupakan bala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang turunkan kepada umat-umat yang terdahulu. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, mereka ni tak beriman ke? Dia tak mengucap syahadah ke? Nabi kata apa? Nabi kata bala, sudah pasti bahawa mereka itu mengucap dua kalimah syahadah. Bukan sekadar mereka itu mengucap dua kalimah syahadah, bahkan mereka itu juga berpuasa. Tak cukup dengan hanya dia mengucap dua kalimah syahadah. Ada orang dia mengucap dua kalimah syahadah tapi tak puasa. Kan? Berapa ramai kita jumpa orang yang mengucap tapi bila bulan Ramadan dia makan macam biasa. Dia pergi kedai mamak, beli plastik hitam, bawa balik rumah makan. Contoh kan. Ada orang yang mengucap tapi tak berpuasa. Nabi kata, orang yang akan diubah daripada bentuk manusia kepada bentuk khinzir dan kera ini adalah mereka yang mengucap dua kalimah syahadah dan mereka juga berpuasa. Bukan sekadar puasa, kata Nabi SAW lagi, mereka menunaikan semayang. Mereka semayang. Ini kan ada orang kata, Ustaz, Allah akan ubah orang yang semayang dan puasa. Macam tu saya tak semayang puasa lah. Tak ada Allah ubah. Tak. Kalaulah orang yang semayang dan puasa pun Allah ubah menjadi kera, apatah lagi dengan orang yang tak semayang puasa. Walaupun bukanlah azab dia kera, kerana dalam hadis ini Nabi kata orang tersebut dia semayang, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia berpuasa, hatta bukan sekadar dia semayang, dia mengerjakan haji, pergi pula buat haji. Kan? Hari ini kita panggil haji. Dan hari ini pun bukan mudah nak dapat title haji, tapi Nabi kata orang yang akan diubah ini adalah orang yang pergi haji, melaksanakan haji. Menunjukkan bahawa orang yang akan diubah menjadi beruk ataupun kera dan khinzir ini adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa diubah? Nabi jawab, bila sahabat tanya, jadi mengapa itu terjadi kepada mereka? Sahabat peliklah. Tadi Nabi kata orang tu mengucap dia kalimah syahadah, semayang, puasa, buat pula haji. Apalah sebab diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi jawab apa? Nabi kata mereka menggunakan alat-alat muzik gendang bersama tarian wanita. Okey. Kita tengok sikit hadis ini. Kenapa saya terjemah sebagai menggunakan alat muzik gendang bersama dengan tarian wanita. Sedangkan kalau kita lihat dalam bahasa Arab dia, Nabi kata apa? Ittakhadhul ma'azifa wad-dufufa wal qainat. Kalau kita faham secara literal hadis ini, Nabi kata orang yang akan diubah menjadi kera dan khinzir ini, orang yang mengucap dua kalimah syahadah, puasa, semayang, menunaikan haji, tapi dia menggunakan alat muzik. Ma'azif. Berasal daripada perkataan mi'zafah. Itu alat muzik ataupun disebut juga sebagai al-malahi. Jadi, kata Nabi SAW, mereka ini walaupun puasa, semayang, haji, tapi dia menggunakan alat muzik. Kan?
Kita hari ini berapa ramai yang menggunakan alat muzik? Berapa ramai yang main drum, main gitar, main kompang? Ustaz, orang qasidah apa main kompang? Boleh ke Ustaz? Ni Nabi kata akan diubah menjadi qara dan khizir. Adakah orang yang berqasidah main kompang, main gendang, main macam-macam lah akan diubah menjadi qara? Itu kita akan perincikan. Apakah hukum bermain alat muzik? Jadi dalam hadis ini kalau kita faham secara literal, Nabi kata mereka menggunakan alat muzik, gendang dan penyanyi wanita. Tetapi saya tak terjemah dengan dan. Walaupun secara literal dia, ma'azif itu alat muzik, dufuf tu gendang, qainat itu adalah wanita yang menari. Saya letakkan sebagai bersama. Ini menunjukkan bahawa yang Nabi sebut dalam hadis ini bukanlah semata-mata dia main gendang. Bukanlah semata-mata dia main alat muzik. Nanti kita akan perincikan apakah hukum daripada bermain alat muzik. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mereka yang bermain alat muzik dicampur dengan gendang dan ada dalam majlis tersebut wanita yang menari. Maka golongan inilah, walaupun dia puasa, walaupun dia semayang, walaupun dia menunaikan haji, tetapi Allah akan menurunkan bala kepadanya dengan mengubah bentuknya daripada manusia kepada kera dan khinzir. Fabatu ala syurbihim walumihim. Dan orang ni, bila dia dah main alat muzik, dia pukul gondang, dalam majlis tersebut juga ada wanita yang menari. Fabatu ala syurbihim waluhumihim. Lalu mereka tertidur bila dah selesai menari, berjoget, main gondang, main alat muzik. Akhirnya dia tertidur. Bila dia bangun daripada tidur, kata Nabi SAW, musihu, dia telah pun diubah oleh Allah SWT menjadi kera dan khinzir. Kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, hadis ini mempunyai jalur riwayat yang banyak sehingga hampir sampai kepada darjat mutawatir. Kata Sayyid Abdul Aziz, hadis ini mempunyai riwayat yang sangat banyak sehingga hampir. Sayyid Abdul Aziz tak kata hadis ini hadis mutawatir. Tetapi kata Sayyid Abdul Aziz, hampir sampai kepada darjat mutawatir, nak menunjukkan betapa banyaknya riwayat berkenaan dengan hadis yang menunjukkan bahawa manusia ataupun umat baginda SAW itu akan diubah menjadi kera dan khinzir. Dan kita dah bincang apa itu hadis mutawatir. Kerana untuk mencapai satu darjat mutawatir merupakan darjat yang sangat tinggi, itu sangat sukar. Sukar untuk kita capai kepada darjat mutawatir. Perlulah setiap daripada generasi perawi-perawi itu diriwayatkan dengan bilangan yang ramai sehingga mustahil mereka berpakat untuk menipu. Sukar untuk kita jumpa hadis itu. Bahkan kata ulama hanya ada satu hadis yang dikenali sebagai hadis mutawatir dan ittifaq ulama mengatakan hadis itu adalah hadis mutawatir. Hanya satu, iaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya dalam neraka. Kata sebagian ulama, inilah satu-satunya hadis yang mencapai kepada darjat mutawatir, menunjukkan bahawa betapa sukarnya untuk mencapai kepada darjat mutawatir. Tetapi kata Sayyid Abdul Aziz dalam hadis ini adalah merupakan hadis yang hampir sampai kepada mutawatir. Dan ada sebelum ini kita dengar Sayyid Abdul Aziz kata hadis ini hadis yang mutawatir. Jadi maksud mutawatir di sana bukanlah mutawatir hukumi, sebaliknya adalah mutawatir maknawi. Bukanlah secara hakikatnya dia adalah mutawatir, kerana untuk mencapai darjat mutawatir adalah sangat sukar. Sebaliknya dia hanyalah seolah-olah macam hadis mutawatir kerana terlalu banyak riwayat berkenaannya. Okey, kata saya ulang lagi, hadis ini mengkhabarkan berkenaan hal keadaan yang akan berlaku dan tersebar di seluruh pelosok negara serta dalam setiap peringkat. Ini setiap peringkat ni apa? Setiap peringkat masyarakat. Seperti mengambil penyanyi-penyanyi wanita. Perkara ini akan berlaku tak kira sama ada orang itu senang ataupun susah. Dia akan dilakukan oleh orang yang tak kaya pun akan buat. Hari ni ada tak orang yang susah duduk kat kampung tapi buat majlis joget lambak misalnya. Buat majlis tari menari, panggil band, ada perempuan berjoget, lelaki berjoget, ada pula arak. Adakah perbuatan tersebut hanya berlaku di bandar? Tak. Di Malaysia kita sendiri berlaku di kampung-kampung. Berlaku di seluruh pelosok negara. Walaupun hari ini kita boleh kata hampir dah kurang lah. Tak seperti dulu. Alhamdulillah. Tapi perkara itu berlaku daripada setiap peringkat masyarakat.
mengambil penyanyi wanita dalam majlis perayaan, panggil jemput artis menyanyi. Kok artis tu pakaian yang elok, okey lagi. Ini pakaiannya, wal-iyadzubillah, dalam majlis perkahwinan, tempat-tempat maksiat, membuatkan para lelaki berasa gairah dengan menggunakan arak dan tarian. Maka perkara ini, kata Said Abdul Aziz, berlaku secara realiti dalam masyarakat kita. Berlaku realiti kepada umat Islam pada hari ini. Kemudian kata Said Abdul Aziz lagi, seumpama diriwayatkan dengan lafaz yang lain daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi SAW bersabda, yakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Kata Nabi SAW, akan berlaku kepada umatku khasfun. Khasfun ni apa? Penenggelaman ke dalam bumi. Khasfun ini adalah manusia akan ditenggelamkan di dalam bumi. Itu nama dia khasfun. Wa maskhun. Maskhun tu apa? Perubahan daripada bentuk manusia menjadi binatang. Itu nama dia maskhun. Wa qadhfun. Qadhfun ni apa? Rejaman batu daripada langit. Batu yang turun daripada langit dicampakkan kepada umat manusia. Kata Nabi SAW, ketiga-tiga perkara ini, sama ada khasfun, iaitu akan ditenggelamkan di dalam tanah, ataupun diubah daripada bentuk manusia kepada binatang, ataupun batu-batu yang diturunkan daripada langit. Ketiga-tiga perkara ini akan berlaku kepada umatku, kata Nabi SAW. Cuma seperti yang kita sebut sebelum ini, bukanlah berlaku kepada seluruh umat baginda SAW. Sebaliknya, perkara ini hanya akan berlaku kepada sebilangan individu. Adakah perkara ini realiti ataupun tidak? Untuk ditelan di dalam tanah ataupun tenggelam di dalam tanah, perkara itu realiti dan dapat kita lihat dengan mata kita sendiri. Bagaimana adanya perkampungan ataupun individu-individu yang ditelan di dalam tanah. Adapun maskhun, ubah, ada tak kita pernah dengar manusia diubah menjadi binatang? Kau ada pun zaman dululah, kan? Ada seorang anak, dia derhaka kepada mak, berubah menjadi binatang, menjadi ikan apa, tak ingat saya dah. Tapi dah lama lah cerita tu. Dan kesahihannya pun tak tahu sejauh mana kebenaran dan kesahihannya. Cuma adalah orang kata manusia yang diubah menjadi binatang. Wallahu a'lam. Tetapi Nabi kata perkara tersebut akan berlaku kepada umatku. Ada daripada kalangan umatku yang mana mereka akan diubah oleh Allah SWT daripada bentuk manusia menjadi binatang. Begitu juga dengan rejaman daripada langit, rejaman batu daripada langit. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tanya, wahai Rasulullah, sedangkan mereka mengucap kalimah syahadah. Sayyidatina Aisyah kata, wahai Rasulullah, orang yang kena ketiga-tiga bala Allah SWT ini, yang ditelan dari bumi, yang dicampak dengan batu daripada langit, direjam dengan batu daripada langit, yang diubah menjadi binatang, adakah mereka ini mengucap dua kalimah syahadat? Sama macam hadis tadi. Nabi jawab apa? Jika munculnya penyanyi-penyanyi wanita, terjadinya zina, arak-arak diminum dan kain sutera dipakai, maka itulah yang akan terjadi. Bila nak terjadinya semua perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, sama ada direjam batu daripada langit, ataupun ditelan ke dalam bumi, ataupun diubah menjadi binatang, kata Nabi SAW, kesemua perkara ini akan terjadi bila mana munculnya penyanyi-penyanyi wanita. Hari ini ada tak penyanyi-penyanyi wanita? Kemudian kata Nabi, terjadinya zina. Hari ini terjadi tak zina? Yang ketiga kata Nabi SAW, arak diminum. Hari ini manusia minum tak arak? Dan kain sutera dipakai. Kain sutera dipakai. Adakah hari ini orang pakai kain sutera? Lelaki pakai kain sutera tak? Ada lelaki yang pakai kain sutera. Kata Nabi SAW, maka itulah yang akan terjadi. Bila kesemua perkara ini dia buat, maka itulah akan terjadi. Ketiga-tiga bala ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Terdapat juga lafaz yang lain yang berbunyi, la yumsakhanna qaumun wa hum ala arikatihim kiradatan wa khanazira bisyurbihim al-khamra wa darabihim al-barabita wal qiyan. Maksudnya,
satu kaum pasti akan diubah menjadi kera dan khinzir, sedang mereka berada di atas tempat duduk mereka kerana mereka meminum arak sambil memainkan al-barbat. Barbat ni apa? Barbat ni alat muzik dia macam gambus. Lebih kurang macam gambus. Bersama penyanyi wanita. Okey. Hadis ini menunjukkan, kata Sayyid Abdul Aziz, tentang akan berlakunya al-maskhu, yakni perubahan daripada bentuk manusia kepada haiwan pada umat ini, yakni umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ialah berlakunya apa yang dinyatakan dalam hadis, apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sebelum ini, iaitu mengambil penyanyi-penyanyi wanita di dalam majlis bersama dengan lelaki, meminum arak dan bermain alat muzik. Berkata Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathah Al-Lahfan min Masayidis Syaitan. Ibnu Qayyim adalah merupakan seorang ulama yang dikenali sebagai Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang keliru di antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibnu Jauzi. Ada orang bila dengar Ibnu Jauzi, ini yang anak murid Ibnu Taimiyah tu kok? Tak. Berbeza di antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagai Syamsuddin Ibnul Qayyim itu, beliau meninggal dunia pada tahun 751 Hijrah. Beliau merupakan anak murid kepada Ibnu Taimiyah rahimahumallahu taala anhu. Beliau mengarang beberapa kitab, antaranya kitab Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, sebuah kitab tentang cinta, tentang mahabbah. Dan saya pernah baca buku ni ketika masih sekolah menengah, walaupun dalam terjemahan lah, dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dan walaupun terjemahan dia makin baca makin pening, tak apalah, tapi ada usaha untuk diterjemahkan. Beliau juga mengarang kitab Ar-Ruh, kitab Zadul Ma'ad, kitab At-Tibun Nabawi, Al-Kabair, Madarijus Salikin, dan beberapa kitab yang lain. Maka ini nama dia Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang seorang lagi nama dia Ibnul Jauzi, yang digelar sebagai Abul Faraj. Abul Faraj Ibnul Jauzi, beliau meninggal dunia pada tahun 597 Hijrah. Beliau lah yang telah mengarang kitab Daf'us Syubah At-Tashbih, kitab Al-Mawdu'at. Bila kita dengar Al-Mawdu'at oleh Ibnul Jauzi, maka itu bukan Ibnul Qayyim. Ada orang salah faham bila dengar hadis ini dia akan dalam kitab Al-Mawdu'at. Mawdu'at ni apa? Sebuah kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis yang palsu. Bila dia dengar kitab Al-Mawdu'at disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Mawdu'at, dia ingat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sedangkan pemilik pengarang kepada kitab Mawdu'at itu adalah Ibnul Jauzi, Abul Faraj Ibnul Jauzi, yang meninggal dunia pada tahun 597 Hijrah. Beliau juga mengarang kitab Al-Ilal, kitab Talbisul Iblis, Sayyidul Khatir, dan beberapa kitab yang lain. Maka ini dua individu yang berbeza. Yang disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ini adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pengarang kepada kitab Ighathatul Lahfan min Masayidis Syaitan. Ada yang dia sensitif, dia kata, "Ustaz, ni kenapa ni Sayyid Abdul Aziz diriwayatkan daripada Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim ni kan nak murid kepada Ibnu Taimiyah." Kita kena faham dalam soal ilmu, dalam sudut medan ilmu, kita tak boleh menolak kesemua pandangan seseorang tokoh. Ya, kita tak setuju dengan tokoh tersebut, tetapi kita tak boleh menolak keseluruhannya. Sebab tu walaupun Ibnu Qayyim Jauziyah banyak pendapat dia yang kontroversi, tetapi para ulama masih membaca kitab-kitabnya, terutama yang dalam bab tasawuf, seperti kitab Madarijus Salikin. Diajar di dalam pengajian-pengajian ilmu, kerana dia hanya bermasalah, ataupun beliau Ibnu Jauzi ala ra'si wal ain, beliau lebih alim daripada saya, lebih alim daripada kita semua, ala ra'si wal ain. Tetapi ada beberapa pandangan beliau yang syadz, yang diragui, yang bersalahan dengan jumhurul ummah. Maka oleh kerana itu kita tidak menerima pandangan Ibnu Qayyim Jauziyah yang bercanggah ataupun syadz dalam masalah-masalah yang telah dijumhurkan, yang telah disepakati oleh umat. Adapun dalam masalah tasawuf, maka kita boleh mengambil. Cuma para ulama menasihatkan kepada kita untuk tidak membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah, begitu juga dengan kitab Ibnu Jauzi ataupun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kerana seseorang itu dikhawatiri dia tak tahu mana yang satu yang betul, mana satu yang salah. Guru kami Syekh Abu Huda Al-Yaqubi, dalam pengajian beliau, ada anak murid tanya, "Syekh, boleh tak saya nak baca kitab Ibnu Taimiyah?" Ada orang kata tak boleh kita baca, bahaya semua. Kata Syekh Abu Huda Al-Yaqubi,
hafizahullah ta'ala anhu, dia kata, boleh baca, tetapi dengan syarat kalian tahu untuk membezakan mana yang betul, mana yang salah. Kok sedar diri kita tak mampu untuk membezakan mana yang betul, mana yang salah, asas ilmu pun tak ada, maka tinggalkanlah. Sebab apa? Dikhawatiri kita terambil benda-benda yang bercanggah dengan ijma'ul ummah, bercanggah dengan pendapat jumhurul ulama. Maka dinasihatkan kita untuk tinggalkan. Ambillah kitab-kitab lain yang tak kontroversi. Tinggalkan yang kontroversi. Okey. Jadi kata Ibnul Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, kata beliau, telah jelas hadis yang menunjukkan akan terjadinya al-maskhu. Beliau sendiri mengakui akan kebenaran hadis berkenaan dengan al-maskhu, seperti mana disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz, bahawa riwayatnya hampir kepada riwayat yang mutawatir. Perkara ini akan terjadi dalam riwayat hanya terikat kepada penyanyi dan peminum arak. Ini kita sebutkan tadi bahawa perbezaan di antara al-maskhu, perubahan daripada bentuk manusia kepada binatang yang berlaku kepada umat baginda SAW dengan umat yang terdahulu adalah al-maskhu, itu perubahan daripada bentuk manusia kepada binatang yang berlaku kepada umat baginda SAW hanya khusus kepada penyanyi-penyanyi dan peminum arak. Adapun selain mereka tidak akan diubah oleh Allah SWT menjadi bentuk kera dan khinzir. Dalam sebagian riwayat yang lain, diriwayatkan dalam bentuk yang mutlak. Ada riwayat yang menunjukkan bahawa al-maskhu ni akan berlaku dalam secara mutlak. Tetapi kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, mutlak ni apa? Maksudnya dia tak sebut bahawa al-maskhu hanya akan terjadi kepada peminum arak ataupun pemain muzik. Tetapi kata Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ini, perkara yang mutlak akan dibawa kepada perkara yang muqayyad. Ini perbahasan dalam ilmu usul fiqh. Ada nama mutlak, ada nama dia muqayyad. Cuma saya tak berhajat untuk kita bincang secara panjang lebar tentang apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Cuma secara umum, mutlak itu adalah perkara yang dikhabarkan secara umum tanpa terikat dengan sesuatu. Adapun muqayyad itu adalah diikat dengan sesuatu. Contoh, ada hadis yang menunjukkan bahawa al-maskhu itu akan berlaku kepada semua manusia. Tak kira lah dia main alat muzik ke, tak kira lah dia minum arak ke, dia akan diturunkan oleh Allah SWT bala al-maskhu, iaitu diubah menjadi binatang. Itu mutlak, umum. Semua akan kena. Tetapi ada hadis yang muqayyad. Muqayyad ni apa? Ada hadis yang mengikat daripada umum tersebut. Mengeluarkan hadis itu daripada hadis yang umum. Maksudnya apa? Nak bagi tahu bukan semua orang akan diubah. Tetapi hanya segelintir mereka yang minum arak, yang main alat muzik, yang perempuan yang menari dan sebagainya. Maka inilah yang disebutkan sebagai muqayyad, iaitu dia diikat. Bukan semua berlaku, hanya kepada orang yang melakukan perkara-perkara yang disebut ini. Ada hadis yang mutlak, ada hadis yang muqayyad, ada hadis yang umum. Dia beza dengan am dengan khas. Itu panjanglah perbincangan dia. Tapi secara mudah saya nak bagi faham, mutlak tu apa? Dia tidak terikat dengan apa-apa. Maskhu akan berlaku kepada semua orang. Ada hadis yang mengikat. Maskhu akan berlaku kepada peminum arak, kepada wanita yang menari dan sebagainya. Maka hadis yang mutlak ini akan mengikut kepada hadis yang muqayyad. Hadis yang umum ini akan diikat dengan hadis yang ada sifatan yang lebih jelas. Maka itu dalam ilmu usulul fiqh. Jadi kata saya dalam lagi, al-maskhu pasti akan berlaku kepada pelaku-pelaku tersebut seperti yang telah diriwayatkan secara mutawatir. Jadi secara mutawatir di sini maksud dia apa? Bukanlah mutawatir secara hakiki. Kerana mungkin ada orang salah faham, dia kata, macam mana boleh hadis mutawatir ni? Tetapi hadis mutawatir di sini adalah hadis yang mutawatir secara maknawi, hampir kepada mutawatir. Seumpama kata Sayyid Abdul Aziz, hal yang terjadi pada selainnya, iaitu al-kasfu. Macam mana yang terjadi kepada al-kasfu, kepada al-qazfu, maka seperti itu juga akan berlaku kepada al-maskhu. Oleh demikian, tinggalkanlah pendapat selain daripadanya. Terdapat juga riwayat bahawa para ulama akan diubah bentuk mereka menjadi kera dan khinzir disebabkan mereka menyalahi apa yang mereka ketahui. Ada riwayat yang mengkhususkan al-maskhu ni bukan kepada semua orang manusia. Tetapi yang akan berlaku al-maskhu ni adalah kepada ulama. Orang yang mengajar, orang yang buat live di Jabatan Mufti contoh kan, mengajar kitab 40 hadis perihal zaman kini contoh Tak adalah saya bahasa ulama dah. Tapi nak bagi contoh, yang akan berlaku al-maskhu ini adalah ahli ilmu, bukan orang biasa, bukan ahli maksiat, tetapi orang yang berilmu. Orang yang alim daripada kalangan ulama.
Bukan itu sahaja, bahkan mereka juga menentang agama Islam. Kenapa dia diubah menjadi kera dan khinzir? Kerana dia menyanggahi apa yang disebut, bahasa kita sebut cakap tak serupa bikin. Cakap bergeria, cakap kemin pandai. Tetapi dia tak melaksanakan apa yang dia lakukan. Bukan itu sahaja, bahkan mereka juga menentang agama Allah SWT kerana manusia. Dahlah dia hanya bercakap, mengingatkan kepada manusia tapi dia tak buat. Tambah pula dia menentang agama Allah SWT, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum. Bila orang tanya soalan, dia jawab soalan mengikut hawa nafsu dia, mengikut kepada redha manusia. Dia cari redha manusia, dia tak cari redha Allah SWT. Dia nak keluarkan fatwa supaya orang tu suka dengan dia, supaya orang tu bagi jawatan dekat dia, bagi duit dekat dia. Maka inilah kata Nabi SAW, kata Sayyid Abdul Aziz, mereka inilah yang akan diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bentuk manusia menjadi binatang. Hal ini seperti mana diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmizi di dalam kitab Nawadirul Usul daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi ummati faza'atun fayasirun nasu ila ulamaihim fa idahum qiradatun wa khanazir. Kata Nabi SAW, akan terjadi kepada umatku suatu ketakutan. Yakunu fi ummati faza'atun, akan terjadi pada akhir zaman. Kita tak tahu bila masa terjadi. Ada orang, "Ya Ustaz, bila akan terjadi ni Ustaz?" Dia tanya. Kita tak tahu bila terjadi. Cuma Nabi tak bagi tahu kepada kita tanda-tanda bila perkara ini akan terjadi. Dan kita kenalah meyakini akan terjadinya perkara ini, walaupun dia tak sampai kepada darjat mutawatir. Kalau ada orang tak percaya, "Ustaz, saya tak percayalah Ustaz akan berlakunya al-maskhu." Ya ke ni Ustaz? Maka dia tak jatuh sampai ke tahap kafir. Kenapa? Kerana hadis berkenaan dengan al-maskhu, iaitu perubahan daripada bentuk manusia kepada binatang, itu bukanlah hadis yang mutawatir. Bukanlah hadis yang disepakati oleh ulama, oleh ijma'ul ummah. Dia hanya hampir sampai kepada mutawatir. Oleh itu kalau ada orang dia kata saya tak percaya dengan al-maskhu, maka dia tak jatuh kafir, cuma dia fasik kerana menolak hadis. Okey. Kata Nabi SAW, yakunu fi ummati faza'atun, akan berlaku kepada umatku satu ketakutan, dan kita tak tahu macam mana ketakutan tersebut. Dan kita tak boleh nak cerita, nak bagi tahu apa ketakutan itu. Seperti mana disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz dalam awal-awal kitab tadi, awal-awal kitab ini, bila dah sebut awal-awal, beliau bagi peringatan untuk kita baca hadis-hadis berkenaan dengan keadaan akhir zaman, keadaan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Maka kita dilarang untuk menterjemah, memahami ikut kepala kita, mengikut tergagak kita. Kalau kita rasa macam betul juga kan, ni mungkin ketakutan yang berlaku hari ni lah kes dah hampir kepada 10,000 contoh kan. Dia mengandaikan bahawa ketakutan dalam hadis ini adalah ketakutan yang berlaku pada hari ini. Maka perkara itu dilarang. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bagaimana ketakutan yang disebutkan oleh baginda SAW dalam hadis ini. Oleh itu diamlah. Tak payah kita memandai-mandai nak cerita, nak tunjuk pandai kononnya apa yang berlaku hari ini semua ada dalam hadis ni. Ini yang bahaya. Adalah golongan yang menolak vaksin, yang tak percaya dengan COVID, dia kata ni semua mainan Yahudi dan sebagainya. Sebab apa? Dia baca hadis ni. Hadis ni Nabi kata ni. Ya, Nabi bagi tahu, tapi kita tak tahu hakikat sebenar dan kita tak boleh nak kata. Sebab tu Sayyid Abdul Aziz kata pada awal kitab ini, kalau kita nak memahami hadis-hadis yang berkenaan dengan keadaan akhir zaman, kalau kita tak faham, kita tak tahu sebab dia belum berlaku, maka tinggalkan hadis tersebut. Jangan poning-poning kepala nak memahami macam mana keadaan tersebut. Serahkan kepada orang yang ada pada keadaan hadis ini telah berlaku. Ya, dia orang yang tahu. Supaya apa? Supaya kita tidak menterjemahkan, memahami hadis keluar daripada konteks sebenar. Okey. Kata Nabi SAW, akan berlaku satu ketakutan. Bila berlaku ketakutan tersebut, manusia akan pergi cari ulama dia. Mereka semua akan cari ulama. Tapi bila dia cari ulama, dia jumpa ulama, tengok ulama dia, orang alim pada zaman tersebut, dah diubah oleh Allah menjadi kera dan khinzir. Kan? Contoh, kita nak ada berlaku satu ketakutan. Kita pun cari. Nak tanya ustaz ni, nak tanya hukum ni, apa lah kono ni, macam mana nak buat ni, ada ketakutan ni kan. Bila cari, tengoklah, dah jadi khinzir dah. Dah jadi khinzir dia. Dah jadi kera dia. Maka ini yang dikhabarkan oleh baginda SAW, iaitu al-maskhu itu berlaku kepada ulama, bukan kepada orang yang ahli maksiat. Sanad hadis ini adalah la ba'sa bihi, iaitu diterima walaupun dia tidaklah sampai kepada martabat yang sahih. Okey.
Berkata Imam At-Tirmidzi lagi, makna perkataan al-mashu ialah perubahan bentuk daripada bentuk asal. Mereka ditimpa perubahan bentuk itu disebabkan mereka merubah kebenaran serta menyelewengkan kalimah-kalimah Allah dari tempatnya yang sebenar. Apabila mereka mengalihkan penglihatan makhluk daripada melihat kebenaran, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan menukarkan bentuk ciptaan mereka seperti mana mereka menukarkan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Kenapa ulama ni diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kera dan khinzir? Sebab mereka mengubah kebenaran. Mereka tidak beritahu tentang perkara yang hakikat. Mereka tidak memberitahu tentang perkara yang sebenar, menutup kebenaran demi untuk menjaga kehidupan dunia mereka. Jadi disebabkan dia mengubah daripada kebenaran, mengubah kepada perkara yang batil, maka disebabkan mengubah perubahan tersebut yang dilakukannya, Allah akan mengubah dia daripada bentuk manusia kepada bentuk binatang. Kata Said Abdul Aziz, inilah kebenarannya. Inilah hakikat dia. Hari ini tidak ada orang yang menyesatkan manusia daripada jalan petunjuk, sama ada berkaitan kepercayaan maupun perbuatan, serta menghiasi mereka dengan dunia dan membuat mereka berasa benci kepada jalan menuju akhirat, seperti mana ulama dan yang menyerupai ulama. Tak ada orang yang menarik orang lain keluar daripada agama. Tak ada orang yang membuat orang lain benci kepada agama. Tak ada orang yang membuatkan orang tak suka dengan agama, melainkan mereka adalah daripada kalangan ulama sendiri. Maka ini yang kita khawatiri. Kalaulah tidak diubah bentuk mereka sekalipun, kata Sayyid Abdul Aziz, sesungguhnya hati mereka telah diubah sepenuhnya kerana perbuatan mereka ini. Maka jadilah mereka seumpama orang yang diubah bentuknya sebagai balasan ke atas mereka. Kata Sayyid Abdul Aziz, kalaulah kita kata al-mashu ni bukanlah secara hakiki. Maksud dia apa? Bukanlah manusia itu akan diubah tiba-tiba bangun pagi jadi babi dia jadi khinzir dia. Ataupun jadi borok, jadi kera melompat-lompat dia dalam bilik contohnya kan. Kalaulah kita tak nak memahami secara zahir pun, maka kita juga boleh memahami secara maknawi. Maknawi ni maksud dia apa? Maksud dia walaupun hakikatnya bentuk dia macam masih bentuk manusia, tetapi perangai dia macam perangai khinzir. Perangai dia macam perangai kera. Walaupun bentuk dia kita nampak macam manusia, tapi sebenarnya dia dah macam khinzir dah. Dia dah macam babi dah perangai. Dia dah macam kera dah, melompat-lompat tak tentu arah. Dia dah sama seperti binatang tersebut, walaupun dia bukan diubah secara hakiki tetapi diubah secara maknawi. Wal'iyadu billah. Hal ini seperti mana diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud daripada Malik bin Dinar. Beliau berkata, aku bertanya kepada Al-Hasan, Hasan Al-Basri, tentang balasan bagi orang alim. Lalu beliau menjawab, matinya hati. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan matinya hati? Beliau menjawab, mencari dunia dengan amalan akhirat. Maka Al-Hasan telah memberitahu bahawa berpalingnya seorang alim kepada dunia adalah merupakan petanda hatinya telah mati. Itulah al-mashu baginya. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan tentang bagaimana Malik bin Dinar bertanya kepada gurunya, ini Hasan Al-Basri. Dia tanya, wahai guruku, apakah yang akan berlaku kepada orang yang alim? Kata Hasan Al-Basri, matinya hati. Bila Malik bin Dinar tanya kepada Hasan Al-Basri, apakah yang dimaksudkan dengan matinya hati tersebut? Kata Hasan Al-Basri, mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. Dia nak dapatkan kenikmatan dunia tetapi melalui jalan akhirat. Bahasa mudah kita kata menjual agama. Ya? Menjadikan agama sebagai tempat untuk mendapat keuntungan dunia. Maka inilah kata Hasan Al-Basri yang dimaksudkan dengan al-mashu, iaitu hatinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik bin Dinar juga pernah berkata, disampaikan kepadaku bahawa akan berlakunya pada akhir zaman angin berserta dengan kegelapan. Lalu manusia pada ketika itu ketakutan dan pergi kepada para ulama mereka. Namun mereka mendapati para ulama mereka telah diubah bentuknya. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan dari kemurkaannya dengan sifat kepemurahannya. Kata Malik bin Dinar, apakah yang dimaksudkan dengan ketakutan yang kita baca dalam hadis sebelum ini? Kata Malik bin Dinar, telah disampaikan kepadanya, telah diberitahu kepada dia bahawa ketakutan tersebut adalah angin berserta dengan kegelapan. Angin akan bertiup kencang dengan kegelapan yang sangat gelap, lalu manusia akan menjadi ketakutan. Manusia bila dia takut, dia akan cari siapa? Dia dah tak cari dah dia tak cari bos dia tak akan cari orang lain, dia akan cari siapa? Dia cari orang alim. Kerana dia tahu orang alim ni, orang yang berilmu ni, orang yang saleh ni biasanya bolehlah minta doa, tolonglah doa bagi kurang. Jangan bagi
angin tiup kencang benar, bagi kembali seperti keadaan biasa. Tetapi bila mereka pergi jumpa dengan orang alim mereka yang ada pada ketika itu, orang alim mereka pada ketika itu telah diubah oleh Allah SWT menjadi kera dan khinzir. Dia tak boleh nak tanya dah menjadi kera dan khinzir. Macam mana nak ditanya? Dan kita khawatiri sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, yang Nabi sebut al-mashu dalam hadis ini adalah secara maknawi. Kalau secara hakiki, ya kita boleh kata mungkin belum berlaku. Tetapi andai kata yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah al-mashu secara hakiki, secara maknawi, seperti mana disebutkan oleh Hasan al-Basri, diriwayatkan oleh Abdullah bin al-Mubarak, begitu juga diriwayatkan oleh Sufyan ibn Uyainah, bahawa yang dimaksudkan dengan al-mashu di sini adalah mashu maknawi. Maksudnya apa? Diubah oleh Allah secara maknawi. Dia memang macam manusia, berjalan macam manusia, ada telinga macam manusia, tangan macam manusia, tetapi hakikatnya diri dia telah diubah oleh Allah SWT menjadi kera dan khinzir. Wal'iyadzubillah. Maka itu yang kita khawatiri. Dan perkara tersebut kalaulah kita fahami secara maknawi, dia mungkin dah berlaku. Bila mana berlaku ketakutan, kita kembali kepada ulama, kita kembali kepada orang alim pada ketika itu, dapati mereka dah tak seperti manusia biasa, dah macam kera dan khinzir. Wal'iyadzubillah. Okey. Dan yang dimaksudkan dengan alat muzik, ada orang tanya, Ustaz, kalau Nabi kata dalam hadis ini yang dia akan ubah menjadi kera dan khinzir, ini antaranya mereka yang ittakhadul ma'azif, dia main alat muzik. Saya memang suka main gitar, Ustaz. Saya memang suka main piano, saya suka main drum. Adakah saya termasuk dalam hadis ini? Ulama bincang dengan panjang lebar tentang apakah hukum menggunakan alat muzik. Mungkin tak sempat untuk kita bincang secara panjang lebar dalam tempoh masa lebih kurang 15 minit ini. Tapi secara ringkasnya, hukum bermain dengan alat muzik itu adalah merupakan khilaf di kalangan ulama. Ya, khilaf di kalangan para ulama. Ada sebahagian ulama mengharamkannya secara mutlak. Haram, tak boleh menggunakan alat muzik. Tetapi ada sebahagian ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah harus. Dia tak betul bila ada orang kata sepakat ulama kata alat muzik itu haram. Tak. Kerana berlakunya khilaf di kalangan ulama. Merupakan khilaf yang mu'tabar. Bukan khilaf yang dibuat-buat ataupun khilaf yang disebutkan oleh sebahagian kecil. Tetapi khilaf yang besar di kalangan ulama tentang hukum menggunakan alat muzik. Sebagian ulama mengharamkannya. Contohnya Imam Malik, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, Ibnu Hajar Al-Haytami, bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami sebut bahawa hukum bermain alat muzik adalah ijma' ulama bahawa hukumnya haram. Ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kata beliau, orang yang mendakwa bahawa kononnya hukum bermain alat muzik itu adalah harus, sebenarnya mereka telah ditipu oleh hawa nafsu mereka sendiri. Ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ala kulli hal, perkara tersebut masih berlaku khilaf di kalangan ulama, dan kita tak mampu untuk mengatakannya sebagai ijma' ulama yang mengatakan hukumnya haram, kerana masih ada di sana ulama yang mengharuskan untuk bermain dengan alat muzik. Begitu juga Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Bahkan kata Khatib Asy-Syarbini, kalaulah alat muzik itu kita rosakkan, orang tengah main gitar, kita ambil gitar, kita pergi hempaskan. Orang tengah main drum, kita ambil drum, kita hempuk kepala dia misalnya, kita kan. Maka pada ketika itu tak perlu ganti barang yang rosak itu. Selain daripada itu kita kena ganti. Tapi kalau kita rosakkan alat muzik, maka tak wajib untuk kita ganti. Menunjukkan bahawa alat muzik adalah merupakan perkara yang lara, yang tidak bernilai di dalam Islam. Begitu juga Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni beliau berpendapat bahawa hukum menggunakan alat muzik adalah haram. Dalilnya apa? Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Allah sebut dalam surah Luqman ayat 6 bahawa dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna, yashtari lahwal hadits. Lahwal hadits ni apa? Lahwal hadits ni adalah perkataan yang sia-sia, tak berfaedah. Okey, untuk menyesatkan manusia,
liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperolehi azab yang menghinakan. Jadi sebagian ulama kata lahwun di sini, apa maksud dia? Lahwun di sini yang dimaksudkan dengan perkataan yang tidak berguna itu adalah lagu. Orang menyanyi, melalak, tak tentu pasal, maka itulah yang disebut dalam ayat ini. Maka itulah yang dilarang oleh Allah SWT, yang akan diberikan dengan azab yang amat pedih. Okey, ini sebahagian ulama yang mengharamkannya. Dalil yang lain, mereka juga berdasarkan kepada hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahawa kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun, akan terjadi kepada umatku satu kaum, yang mana kaum ini yastahillunal hirra wal harir, yang mana mereka menghalalkan zina dan sutera bagi lelaki, wal khamra wal ma'azifa, dan arak serta alat muzik. Ma'azif di sini mi'zafah, seperti yang kita sebut sebelum ini, seperti disebut juga dalam hadis yang kita baca pada sebentar tadi. Jadi daripada hadis ini ulama kata apa? Nabi larang untuk kita menggunakan alat muzik. Dalilnya jelas, Nabi kata yastahilluna, manusia pada akhir zaman mereka akan menghalalkan, yastahilluna, mereka menghalalkan zina, sutera bagi lelaki, arak dan alat muzik. Nabi SAW meletakkan sebaris di antara zina, lelaki memakai sutera, minum arak dan memain alat muzik. Lalu kata sebagian ulama hukumnya haram, jelas daripada hadis ini. Okey, ini pendapat ulama yang mengharamkan, dan ada lagi beberapa dalil yang sangat panjang dan tak sempat untuk kita bincang dalil-dalil tersebut yang digunakan oleh para ulama yang mengharamkan untuk kita menggunakan alat muzik. Walau bagaimanapun, di sana masih ada sebahagian ulama yang mengharuskan untuk menggunakan alat muzik. Perkara ini seperti mana disebutkan oleh Abu Talib Al-Makki, dan beliau mengatakan bahawa yang membenarkan, mengharuskan untuk mendengar muzik itu adalah daripada kalangan para sahabat sendiri. Contohnya Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ini diriwayatkan bahawa beliau buat satu majlis pengajian ilmu, dan dalam majlis tersebut adanya orang yang menyanyi, berqasidah dan memain alat muzik dalam majlis tersebut. Maka ini dilakukan sendiri oleh sahabat. Begitu juga Abdullah bin Zubair, Mughirah bin Syu'bah, Sayyidina Muawiyah. Maka diriwayatkan bahawa ada di kalangan para sahabat sendiri yang mengharuskan untuk bernyanyi dan memain alat muzik. Begitu juga seperti mana diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Al-Arabi. Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Ma'afiri antara orang yang membenarkan mengharuskan penggunaan alat muzik dan menyanyi. Begitu juga Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, Syekh Sulaiman Jamal dalam Hasyiah Jamal ala Minhajut Tulab. Begitu juga Al-Muzani. Al-Muzani ini anak murid kepada Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, tetapi beliau antara ulama yang mengharuskan untuk mendengar muzik. Begitu juga Ibn Abidin Al-Hanafi, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, disebutkan dalam kitab beliau Raddul Mukhtar. Begitu juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ini bukan orang yang biasa-biasa. Bila kita sebut Hujjatul Islam, hujjah bagi Islam. Kenapa digelarkan sebagai Hujjatul Islam? Kerana Imam Al-Ghazali seorang ulama yang sangat hebat dalam Islam. Beliau mengarang kitab Al-Wajiz, Al-Basit dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri, Al-Wasit, dan dalam ilmu usul fiqh sendiri beliau ada kitab yang menjadi rujukan oleh mereka yang nak mengaji ilmu usul fiqh. Orang yang nak belajar usul fiqh, dia kena buka kitab Imam Ghazali, kitab Al-Mustasfa, supaya memahami tentang apa yang dimaksudkan dengan usulul fiqh di sisi ulama mazhab Asy-Syafi'i. Jadi Imam Al-Ghazali ni bukan orang yang biasa-biasa. Dan kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, kat saya ada kitab Ihya Ulumuddin, cuma tak sempatlah kalau kita nak baca ni kan. Kitab Ihya Ulumuddin, dekat saya ni kitab cetakan Darul Faiha. Boleh buka pada halaman 262. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang hukum penggunaan alat muzik. Dan Imam Al-Ghazali antara orang yang membenarkan untuk mendengar muzik, nyanyian dan alat muzik itu sendiri. Dan menurut beliau, penggunaan alat muzik itu bukanlah diharamkan oleh Allah SWT. Cuma yang haram apa dia? Yang haram apabila muzik itu membawa kepada perkara yang haram. Contoh,
menyanyi lagu yang lirik lagu tersebut berkenaan dengan perkara yang haram, mengajak kepada zina, mengajak kepada mencuri, mengajak kepada minum arak, mengajak kepada jual nombor. Contohnya kan, baru ni ada lagu promosi tentang kedai nombor. Maka ketika itu lagu tersebut menjadi haram. Tetapi haramnya lagu tersebut bukan kerana dia adalah lagu, tetapi haramnya lagu tersebut adalah kerana dia mengajak kepada perkara yang haram. Maka pada ketika itu hukumnya adalah haram. Dan Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, walaupun kitab ini dikenali sebagai kitab tasawuf, tapi kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, bab berkenaan dengan zikru ikhtilafil ulama fi ibahatis sama' wa kashfil haqqi fihi, kita akan melihat bagaimana Al-Imam Al-Ghazali menggunakan kebijaksanaan beliau dalam Masalikul Illah. Al-Imam Al-Ghazali, beliau ada mengarang kitab Shifa'ul Ghalil berkenaan dengan Masalikul Illah, perbahasan berkenaan dengan illah, berkenaan dengan qiyas. Dan kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Ghazali mengeluarkan pandangan beliau tentang keharusan mendengar muzik, mendengar nyanyian dan alat muzik berdasarkan kepada manhaj usuli. Beliau menggunakan metod takhrijul manat, tahqiqul manat. Dan kalau kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Ghazali mengeluarkan hukum, beliau tidak mengeluarkan hukum sewenang-wenangnya. Boleh baca kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan dalil-dalil yang membenarkan untuk mendengar muzik dan alat muzik. Okey, jadi di sana kita faham bahawa yang dilarang itu bukanlah muzik semata-mata, tetapi muzik itu menjadi haram apabila dia mengajak, membawa kepada perkara yang haram. Dalil dia apa? Kita bincang sedikit antaranya dalil diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sendiri dalam sahihnya. Kata Imam Ghazali, diriwayatkan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, annaha zaffat imra'atan ila rajulin minal ansar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ma kana ma'akum lahwun fa innal ansara yu'jibuhumul lahw. Ini jawab kepada ayat yang sebelum tadi yang digunakan oleh mereka yang mengharamkan alat muzik dengan mengatakan bahawa Allah melarang untuk lahwun. Tapi dalam hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mana kata Sayyidatina Aisyah, suatu ketika aku tengah menyiapkan seorang wanita untuk bernikah. Tengah tolong-tolong duk make up, duk touch up, pasangkan eyeshadow, contoh kan. Zaman tu tak ada eyeshadow dah. Contohnya, tengah siapkan pengantin, tiba-tiba Nabi datang, Nabi kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, tak ada ke benda yang hiburan sikit lah dalam majlis perkahwinan ni? Sebab orang Ansar ni, mereka sukakan hiburan. Nabi bagi tahu kepada Aisyah. Tanya kepada Aisyah, tak ada ke hiburan? Baiklah sikit hiburan. Sunyi macam orang nak mati. Oh tu saya tambah lah kan. Tapi Nabi SAW tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, tak ada ke hiburan? Menunjukkan bahawa baginda SAW sendiri tidak menghalang untuk hiburan. Begitu juga diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW satu ketika marra bi ba'dil Madinah. Nabi pusing sekitar Madinah. Fa idza huwa bi jiwarin yadribna biduffihinna wa yataghannayna wa yaqulna nahnu jiwari min bani Najjar ya habadha Muhammad min jar. Faqala Nabi SAW, ya'lamu Allahu inni la uhibbukunna. So ketika Nabi SAW berjalan di sekitar Madinah, tiba-tiba Nabi melihat ada sekelompok wanita yang sedang bermain muzik dan menyanyi. Main muzik dan menyanyi. Wanita pula tu, bukan lelaki. Wanita. Bermain alat muzik dan menyanyi. Dia nyanyi apa? Nahnu jiwari min bani Najjar, ya habadha Muhammadun min jar. Kata dia, kami gadis daripada Bani Najjar. Betapa bertuahnya kami memiliki jiran seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nyanyi lagu seperti itu. Lalu Nabi kata apa? Nabi tak larang, Nabi tak kata apa kau menyanyi-nyanyi ni, kau tahu tak ni macam setan menyanyi. Nabi tak kata. Nabi tak larang mereka menyanyi. Sebaliknya Nabi kata apa? Ya'lamullahu inni la uhibbukunna. Allah lebih mengetahui betapa aku lebih mencintai kalian, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata Sayyidatina Aisyah, anna Abu Bakr dakhala alaiha wan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha yaum fitrin aw adha. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Nabi SAW dan pada ketika itu hari raya Aidul Fitri ataupun Aidul Adha. Syak daripada perawi. Wa indaha qayanatani tughanniyani bima taqadhafatil ansaru yawm bu'ath. Faqala Abu Bakar mizmaru syaitanu marratain. Satu ketika bila Abu Bakar masuk ke dalam rumah baginda SAW pada perayaan, suatu perayaan tak tahu
sama ada perayaan tersebut adalah Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Dan ada wanita sedang menyanyi-nyanyi dalam rumah baginda SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Mizmaru syaitan, mizmaru syaitan. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ini semua suruling syaitan. Ini syaitan punya gajah ni, kata Sayyidina Abu Bakar, marah kepada wanita yang sedang menyanyi pada ketika itu. Maka Nabi SAW pun berkata, dan ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW pada ketika itu tengah berselubung, tengah berehat. Bila masuk Abu Bakar, tiba-tiba mengatakan ini semua suruling setan, ni macam setan tak boleh menyanyi. Nabi buka selubung Nabi SAW dan melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kata Nabi SAW, da'huma ya Abu Bakrin, biarkanlah dia orang, wahai Abu Bakar. Inna likulli qaumin 'aidan wa inna 'aidana hadzal yaum. Kata Nabi SAW, biarkan mereka wahai Abu Bakar. Jangan kau marah mereka wahai Abu Bakar. Sesungguhnya setiap kaum itu ada baginya perayaan. Dan hari ini hari raya kita. Bergembiralah, janganlah berduka cita, sedihlah, semua ni hari raya. Nabi benarkan untuk wanita itu menyanyi. Dan ada juga riwayat lain. Panjanglah kalau kita nak cerita. Ada satu ketika Nabi SAW tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Aisyah, tuhibbina an tughanniyak. Satu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Nabi tanya, ya Aisyah, at-ta'rifina hadhi? Wahai Aisyah, kau tahu tak ni siapa? Kata Sayyidatina Aisyah, la, ya Nabi Allah, aku tak tahu wahai Nabi Allah. Nabi kata apa? Hadhihi qainatu bani fulan, tuhibbina an tughanniki. Maka baginda berkata, ini penyanyi wanita daripada Bani Fulan. Penyanyi wanita daripada Bani Fulan. Adakah kamu suka jika dia menyanyi kepada kau? Kau nak tak dia perempuan ni, penyanyi ni menyanyi untuk kau, wahai Aisyah? Nabi tanya kepada Sayyidatina Aisyah. Kalaulah nyanyian ataupun menyanyi itu merupakan perkara yang haram, nescaya Nabi takkan bagi izin, suku tanya pula kepada Sayyidatina Aisyah, nak tak perempuan ni nyanyi untuk kau? Qalat na'am. Aisyah kata, nak, wahai Rasulullah. Qala fa'ataha tabaqan faghannatha faqala Nabi SAW qad nafakha syaitanu fi mankhiraiha. Lalu Nabi SAW bagi kepada dia at-tabaq, lalu dia menyanyi dengannya. Maka Nabi SAW berkata, syaitan telah meniup melalui dua lubang hidungnya. Mula-mula Nabi SAW tanya Aisyah, Aisyah, kau nak tak perempuan ni nyanyi kat kau? Bila wanita ni dah menyanyi, Nabi kata apa? Syaitan meniup di lubang hidungnya. Maksudnya apa? Maka sebab ulama mengatakan bahawa yang Nabi maksudkan dengan nafakha syaitan, syaitan meniup di dalam hidungnya, itu menunjukkan bahawa biasanya orang yang bermain alat muzik, mereka akan digoda ataupun dipengaruhi oleh syaitan. Sebab tu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sendiri, walaupun ada orang kata Imam Ghazali benarkan alat muzik dan sebagainya, tetapi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita baca daripada awal sehingga akhir perbicaraan Imam Al-Ghazali tentang alat muzik, kita akan mendapati pada awal sekali Imam Al-Ghazali bagi tahu kepada kita bahawa sebaiknya kalau tak ada keperluan, tak payah tinggallah. Kalau yang boleh tak perlukan alat muzik, silakan, lagi bagus, lagi baik. Tapi kalau dia nakkan alat muzik, maka kita tidak ada hak untuk melarangnya. Kerana bagi Imam Al-Ghazali tidak ada dalil yang jelas menunjukkan bahawa muzik dan alat muzik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan baginda sendiri dalam banyak hadis menunjukkan bahawa Nabi SAW bagi izin kepada para sahabat, para sahabiat untuk bermain muzik, untuk menyanyi. Cuma kita perlu menjaga daripada sudut nyanyian. Tak boleh ada menyanyi dengan lagu yang tak senonoh, lirik-lirik yang bercanggah dengan Islam, ataupun berlakunya percampuran di antara lelaki dan wanita, ataupun penyanyi itu menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, maka pada ketika itu hukumnya jelas haram. Tapi kalau wanita itu menyanyi bersama dengan wanita, menutup aurat, tak ada lelaki, maka pada ketika itu hukumnya tidaklah menjadi haram. Maka itulah sedikit sebanyak, kalau kita nak bincang banyak lagi dalil yang disebutkan oleh para ulama dalam menjelaskan tentang keharusan muzik dan alat muzik. Ala kulli hal, kita perlu mengakui bahawa perkara ini adalah perkara yang khilaf. Kalau ada orang kata haram, okey, silakan. Itu pendapat dia. Dan lagi bagus untuk dia mengatakan haram. Dia tak nak untuk lagu, dia nak beribadah 24 jam. Silakan. Dan itulah yang terbaik. Tapi kalau ada orang dia nak alat muzik, dia nak berseronok sikit-sikit, setakat nak beribadah, ya kerja, dia naklah dengar muzik kadang-kadang, maka ia tidaklah dihalang di dalam Islam, bahkan diharuskan di dalam Islam selagi mana dia tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Wallahu a'lam, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf jika ada terlanjur kata dan tersalah bicara, baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.